Kita menang bersama, lindung diri, lindung semua. Itu juga kita ingin mengajak anda untuk terus saja mendaftarkan diri dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan juga pendaftaran untuk vaksin AstraZeneca pada 23 Mei 2021. Apa yang penting, kita juga nak memberikan tamsilan dan juga terjemahan yang lebih jelas terhadap perkara-perkara yang berkaitan isu pekerjaan dan juga isu-isu sumber manusia. Dapat kita bayangkan dan juga dapat kita gambarkan selepas-lepis tahun pandemik COVID-19 melanda negara, maka banyak sektor pekerjaan turut terjejas, maka kadar pengangguran juga turut meningkat. Perkara ini akan saya bawakan dan juga akan saya lanjutkan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa pada pagi ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan yang juga merupakan Menteri Sumber Manusia. Selamat pagi Datuk Seri. Selamat pagi. Apa khabar? Terima kasih bersama kami pada pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Sekali lagi berjumpa. Sekali lagi kita bertemu. Datuk Seri, ini kita nak bawakan isu yang seringkali dibangkitkan, ya Datuk Seri, berkenaan tentang isu-isu pengangguran dan juga isu-isu pekerjaan, khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan dalam menghadapi pandemik COVID-19. Malah ada juga yang diberhentikan pekerjaan walaupun mempunyai pekerjaan yang stabil. Dalam perihal ini, apa pandangan Datuk Seri terhadap melihat kepada isu yang menjadi katalis kepada isu-isu pengangguran yang sudah kita ada sebelum ini? Sekiranya kita lihat, yang pertama, warga Malaysia ataupun warga kerja kena faham ini satu keadaan yang luar biasa. Ya. Yang kedua, ini bukanlah keadaan hanya di Malaysia sahaja. Baik. Ini adalah satu fenomena di seluruh dunia. Seluruh dunia, negara-negara di dunia ini menghadapi masalah yang sama. Ya. Yang ketiga, kita harus menerima mana-mana kerajaan dalam keadaan seperti ini akan menjadi unpopular. Kita tidak boleh lari daripada realiti. Sekiranya kita lihat di seluruh dunia, kecuali beberapa negara tertentu, hampir semua negara menjadi ataupun kerajaan sedang memerintah telah menjadi unpopular dalam keadaan seperti ini. Tetapi saya percaya apabila kita sempat mengatasi, mungkin rakyat akan terima. Ini adalah realiti. Dari segi sektor pengangguran, kita lihat jika banding dengan sebelum ni, kalau 2020, apabila kita telah mengumumkan MCO pertama ataupun PKP pertama pada 18 Mac, kadar pengangguran di paras 5.3%. Ya. Itu adalah dalam keadaan COVID. Tetapi setelah kerajaan telah mengambil langkah-langkah positif, kalau kita lihat ada pelbagai program yang bermula daripada penjana, prihatin, permai dan pemerkasa. Ada 4 pendekatan. Daripada 5.3% kita sempat, ujung 2020 kita sempat mencapai ke 4.8%. Itu satu kejayaan amat besar dalam keadaan negara sedang menghadapi 2 krisis. Kita lihat bukan negara saja, dunia menghadapi 2 krisis, krisis kesihatan dan krisis ekonomi. Sedikit kita tidak boleh lari daripada fakta, negara kita tambah sedikit, ada juga sedikit sebanyak krisis politik di sana dan sini, walaupun keadaan masih terkawal. Dalam keadaan seperti ini, kita telah mengumumkan pelbagai rancangan dan usaha sehingga kita capai tahap 4.8% daripada 5.3%. Ini satu kejayaan yang besar dalam keadaan seperti ini. Walaupun unjuran kerajaan untuk mencapai 4.5% dalam ujung tahun 2020, cuma kita tidak sempat capai kerana second ataupun gelombang kedua dan ketiga. Itu adalah menjadi satu halangan ataupun cabaran supaya kita tidak capai 4.5%. Walau bagaimanapun kita lihat pelbagai program yang bermula daripada program ERP ataupun mengekalkan pekerja. Kita apabila kita umum je PKP pertama, kita lihat cabaran yang pertama adalah apabila majikan mula minta warga kerja mengambil cuti tanpa gaji. Itu menjadi cabaran pertama. Tiba-tiba majikan, hampir sebahagian besar daripada majikan meminta pekerja ambil cuti tanpa gaji. Dan apabila kita menyedari perkara ini, kerajaan dengan tidak membuang masa, dengan kadar segera melalui program penjana telah membantu mereka dengan sumbangan sebanyak RM600. Saya setuju. Ada yang ramai berpendapat RM600 ini bukan satu jumlah yang cukup untuk sara hidup. Tapi saya sendiri bersetuju, walaupun ini bukanlah satu jumlah yang besar, tetapi kita sempat membantu. Seperti mana orang kata, to put food on the table, RM600 itu selamat. Itu telah menyelamatkan. Dan setelah pendekatan pertama, RM600 bantuan, kita telah melihat ada juga syarikat-syarikat telah mengambil pendekatan untuk memberhentikan ataupun mengurangkan saiz warga kerja. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian melalui Perkeso telah memberi sumbangan sebanyak RM1,200 kepada majikan sebagai subsidi upah.
supaya mereka pastikan kekalkan warga kerja sebagai pekerja. Dan subsidi upah ini telah menyelamatkan. Ini satu, walaupun negara kecil kalau kita berbanding dengan negara-negara barat, kita bukanlah begitu dari segi kedua ekonomi bukanlah begitu besar, tetapi dengan program ini kita sempat menyelamatkan nasib 2.72 juta warga kerja dengan membela nasib 300,000 majikan. Ini adalah satu kejayaan besar oleh kerajaan di mana membela nasib 2.7 juta warga kerja. Dan tambahan pula kerajaan telah memperkenalkan hiring insentif di mana menggalakkan majikan supaya mengambil ataupun melahirkan peluang-peluang pekerjaan untuk warga kerja dengan memberi insentif sebanyak RM600 kepada 40 tahun ke bawah. Dan setelah menyedari golongan yang perlu bantuan adalah 40 tahun ke atas. Suka sebab mereka suka dapat peluang-peluang pekerjaan, maka kita menambahkan insentif sebanyak RM1,000 untuk majikan yang mengambil pekerja lebih daripada 40 tahun. Dan begitu juga sebagai kerajaan prihatin, kerajaan turut memberi sebanyak RM1,000 bantuan kepada majikan apabila memberi peluang pekerjaan kepada golongan OKU. Ini ada satu kumpulan yang betul-betul penting. Dan tambahan pula kita menambahkan ada juga kaedah di mana mereka yang telah kehilangan peluang pekerjaan perlu berhijrah daripada tempat asal ke satu tempat yang baru, maka kerajaan memberi mobility fund sebanyak RM1,000. Ini adalah usaha-usaha kerajaan yang telah mengawal keadaan sehingga pengangguran tidak mencecah daripada 5.3% daripada awal sehingga 4.8%. Sudah pastinya kalau kita imbas dan kita sorot kembali bukan saja dalam belanjawan 2021 tetapi juga dalam beberapa pakej stimulus ekonomi yang telah pun diumumkan oleh kerajaan, sebenarnya banyak memberikan pakej-pakej stimulus untuk membantu merancangkan sepuluh industri pekerjaan, untuk membantu majikan dan juga para pekerja juga. Tidak kurang juga Datuk Seri, blessing in disguise boleh dikatakan. Di sebalik kita mendepani pandemik COVID-19, banyak sektor yang ditutup. Ada juga sektor yang dilihat sebagai rancak dalam penghasilan dan juga operasinya. Mungkin sektor perindustrian, perkilangan, malah sektor e-hailing ataupun gig ekonomi juga turut menunjukkan keberhasilan dalam kita mendepani pandemik COVID-19. Maka ia menggambarkan ada beberapa peluang pekerjaan baru yang mungkin boleh diceburi ataupun boleh membuka ruang pekerjaan kepada rakyat Malaysia khususnya. Apa pandangan Datuk Seri melihatkan kepada sektor-sektor baru yang juga muncul selepas daripada pandemik COVID-19 ini? Yang pertama, dalam keadaan seperti ini hari ini, negara menghadapi krisis kesihatan melalui corona ataupun wabak COVID-19. Tetapi seperti mana Cik Ismail sebut tadi, ada juga sektor-sektor memang berkembang seperti perkilangan dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita kalau apabila saya sebut keadaan terkawal di negara masih terkawal walaupun semalam kita lihat kes dah meningkat sehingga 6,400 lebih kes COVID. Tetapi keadaan masih terkawal. Dan salah satu puncanya adalah attitude golongan belia ataupun golongan yang telah kehilangan peluang pekerjaan. Ini satu perubahan besar minda di kalangan warga kerja, khususnya golongan belia, yang harus dipuji. Apabila mereka tidak dapat peluang pekerjaan dalam keadaan seperti ini dan ada juga yang telah kehilangan peluang pekerjaan, mereka sanggup terima apa juga peluang-peluang yang sedia ada. Yang telah sebahagian besar daripada golongan ini, khususnya belia, telah memilih gig ekonomi. E-hailing dan sebagainya sebagai salah satu bidang untuk menyara sara hidup. Ini satu perubahan yang besar yang telah membantu kerajaan untuk mengawal keadaan daripada segala revolusi dan sebagainya. Dan setelah mengambil kira penglibatan golongan belia dan mereka yang telah kehilangan pekerjaan dalam sektor ini, Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso telah memberi mereka jaring keselamatan. Saringan keselamatan yang penting. Satu perkara yang penting yang kita telah mengkaji secara mendalam dalam keadaan seperti ini, khususnya golongan B40, mereka telah kurang dua kecacatan. Yang pertama, tiada simpanan. Jadi ini satu masalah besar. Yang pertama, mereka tiada simpanan. Yang kedua, mereka tiada safety net, jaringan keselamatan. Ini dua-dua adalah perkara yang amat penting. Sebab itu kita lihat apabila kita mengumumkan PKP pertama, MCO pertama pada 18 Mac, kerajaan melalui Kementerian Wanita dan Perempuan, kita telah memberi bantuan makanan. Berjuta-juta bungkusan bantuan makanan kepada warga, khususnya B40, memandang mengambil kira tiada simpanan mereka. Dan bagi e-hailing dan sebagainya, kita telah membekalkan dengan bantuan tambahan seperti
saringan keselamatan dan sebagainya. Ya. Ini adalah satu sektor yang kita lihat akan menjadi way forward. Ini bukan hanya sekadar dalam musim COVID-19 sahaja. Saya percaya ini akan menjadi satu budaya baru ataupun satu norma baru. Ini akan jadi masa hadapan sebab hari ini kita dah mula, bukan hanya Malaysia, seluruh dunia dah mula merancang untuk mengatasi bukan saja COVID-19, cabaran ekonomi akan datang melalui industri revolusi 4.0. Maka automation, ini semua akan menjadi satu budaya baru, cara hidup baru. Ya, betul. Sudah semestinya dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini banyak ruang yang boleh dihasilkan dan juga banyak ruang yang boleh dicepuri. Selain daripada itu, difahamkan ada satu aplikasi yang diwujudkan iaitu Working for Workers yang juga memberikan impas dampak lebih baik terhadap industri pekerjaan khususnya. Apa yang nak dikongsikan berkenaan aplikasi ini, Datuk Sri? Ini satu pendekatan baru ataupun satu kaedah baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Ya. Sekiranya kita lihat dalam keadaan seperti ini bukan saja hanya untuk COVID tetapi keseluruhan. Kita mengurangkan beban rakyat. Ya. Kalau 1 ke 3 dahulu, apabila mereka yang hilang peluang pekerjaan ataupun mana-mana warga kerja menghadapi masalah dengan majikan ataupun apa juga masalah yang dihadapi oleh warga kerja, mereka harus pergi ke pejabat buruh di peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat pusat dan sebagainya. Tetapi hari ini dengan adanya aplikasi baru, Working for Workers ataupun kami bekerja untuk pekerja, kami berikmat untuk pekerja, dengan adanya aplikasi ini hari ini begitu mudah je. Apabila warga kerja menghadapi masalah di tempat kerja, mereka terus boleh hubung menggunakan telefon bimbit, bukan lagi tak ada lagi saya secara formal buat surat tunggu jawapan dan sebagainya. Hari ini apabila ada je masalah warga kerja, dengan mudahnya boleh menggunakan aplikasi ini buat sebarang aduan. Dan aplikasi ini boleh terima sebanyak 17 aduan dan seramai 80 jabatan kerja di seluruh negara telah beroperasi dalam Working for Workers ni. Jadi ini salah satu daripada aplikasi yang dibangunkan untuk membantu memudahkan urusan bukan saja majikan dan juga para pekerja juga. Selain daripada itu juga, Datuk Sri, kita juga ingin melihat kepada isu-isu yang banyak dibangkitkan sepanjang pandemik COVID-19 tentang isu-isu kediaman ataupun perumahan. Diwujudkan satu akta berkaitan tentang perumahan bagi para pekerja juga dan juga sistem penempatan itu sendiri. Jadi perkara ini juga diberikan perhatian yang khusus oleh pihak Kementerian Sumber Manusia. Apa yang boleh dikongsikan dalam perhatian dan juga gerak kerja yang telah pun dilakukan? Isu perumahan dan penginapan bukan saja menjadi topik di peringkat kebangsaan, tetapi telah menjadi peringkat isu yang telah banyak dibincang di peringkat antarabangsa, di mana nasib warga kerja harus dibela. Kalau kita lihat isu-isu sentiasa dibangunkan di semasa konvensyen antarabangsa beberapa perubahan adalah dari segi perumahan, penginapan dan well-being pekerja. Dan saya sebagai Menteri Sumber Manusia perlu mengakui bahawa imej kita memang tercalah dari segi kita mengurus ataupun majikan mengurus perkara ini. Maka walaupun sebelum ni, akta ni bukan akta baru, akta ni memang wujud sebelum ni, akta ni memang wujud tetapi hanya untuk sektor perlumbungan dan juga perladangan yang lebih daripada 20 ekar. Baik. Tetapi baru-baru ni pada 1 September 2020, Kementerian Sumber Manusia telah menguatkuasakan Akta 446 di mana Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja supaya majikan membela nasib warga kerja. Dan penguatkuasaan telah pun dia begitu giat dan sehingga kita telah mengambil tindakan terhadap beberapa syarikat terbesar. Dan hari ini saya lihat perubahan yang begitu berkesan di kalangan warga kerja. Walaupun saya tidak berani sebut 100%, tetapi kita dah mula melihat perubahan. Ya. Sehingga ada juga kesatuan-kesatuan ataupun persatuan berjumpa dengan pihak kementerian minta begitu masa dan sebagainya. Ada juga syarikat-syarikat dah mula bersedia untuk memberi aku janji. Apabila saya sebut perumahan, saya kena sedar perumahan itu tidaklah boleh diselesaikan dalam masa sebulan atau 2 bulan. Ya. Memandangkan ada juga syarikat-syarikat mempunyai pekerja lebih daripada 10,000. Maka mereka perlukan sedikit masa. Saya sanggup memberi masa kepada mereka untuk menyediakan perumahan, penginapan dan kemudahan yang sewajarnya. Tetapi mereka ke saya dah meminta mereka supaya menunjukkan keikhlasan
bahawa mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Dan hari ini kita lihat setelah penguatkuasaan, perubahan yang besar di kalangan majikan. Ya, sebenarnya kita perlu lebih cakna dan juga majikan juga perlu lebih cakna tentang undang-undang dan juga peraturan telah pun digagaskan. Kita juga sedia maklum Datuk Seri, seperti statistik dan juga fakta yang diberikan khususnya daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga memberikan gambaran bahawasanya penularan pandemik COVID-19 di tempat kerja juga agak tinggi ataupun berisiko untuk berlaku di tempat kerja khususnya di kawasan-kawasan perindustrian. Jadi difahamkan juga pihak Kementerian Sumber Manusia kerap kali melakukan pemantauan khususnya di kawasan perindustrian untuk melihat sejauh manakah kadar pemantauan SOP yang dilakukan oleh majikan dan juga oleh para pekerja sendiri. Jadi buat masa ini, apakah antara kemas kini yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian Sumber Manusia terhadap pemantauan SOP oleh pihak majikan dan pekerja? Kita telah memperketatkan ataupun menguatkan penguatkuasaan Akta 446 di mana Akta Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja. Tambahan pula satu lagi akta. Akta di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan. OSH, di mana dua-dua akta ini digunakan untuk memantau sektor industri dan sebagainya supaya mereka mematuhi segala SOP yang dah diumumkan oleh MKN. Dan hari ini kita lihat perubahan besar di sektor-sektor ini. Kalau kita lihat semalam, kalau 6,493 kes, bukanlah semuanya daripada sektor pekerjaan. Jadi hari ini kita lihat di seluruh negara. Dan tuala bagaimanapun, keadaan di sektor industri masih terkawal. Kalau satu ketika dahulu kita lihat tempat-tempat construction ataupun pembangunan yang begitu tingginya dengan angka-angka kes COVID. Hari ini kita dah melihat dah mula berkurang. Tambahan pula kita memastikan setiap pekerja dijalani saringan COVID-19 dan vaksin dan sebagainya. Okey. Datuk Seri, kita kembali kepada working for workers yang telah pun digagaskan oleh pihak Kementerian Sumber Manusia. Ada juga saluran untuk para pekerja menyalurkan aduan menerusi aplikasi ini yang mana difahamkan ini merupakan salah satu daripada perkara yang memudahkan para pekerja untuk menyalurkan aduan-aduan mereka. Jadi bagaimana ianya berfungsi dan juga memberikan kelebihan kepada para pekerja dalam penyaluran aduan? Kalau kita lihat sebelum ni, apabila ada je isu yang pertama di peringkat bawah, kita kena mengakui di peringkat bawah ataupun di kalangan pekerja asing, mereka tidak memang tak ada dorongan bagaimana buat aduan ataupun di manakah buat aduan. Ada juga kes-kes yang saya terima apabila mereka ke pejabat-pejabat Jabatan Tenaga Kerja dan sebagainya, mereka tidak diberi layanan yang betul di area saya. Tetapi dengan adanya aplikasi ini, hari ini apabila ada juga masalah, kebanyakan masalah yang saya terima adalah mereka yang diberhentikan kerja tanpa notis. Itu menjadi satu cabaran besar di mana sebahagian besar daripada majikan cuma berhentikan pekerja tanpa sebarang notis. Dalam keadaan seperti ini, saya berpendapat ini satu perkara yang tidak adil. Maka dengan adanya aplikasi ini, mereka terus boleh hubung Jabatan Tenaga Kerja. Yang penting adalah ini satu-satunya aplikasi, Ismail, saya kena sebut, ini satu-satunya aplikasi ataupun julung kali kita ada sebarang aplikasi. Jika banding dengan negara-negara, inilah satu-satunya negara kita ada satu aplikasi warga kerja boleh menghubungi terus kepada pihak kementerian. Kalau kita lihat sebelum ni, mereka terpaksa pergi ke pejabat buruh di peringkat daerah, negeri dan sebagainya. Sebelum sampai ke peringkat kementerian, mungkin tak akan sampai ke peringkat kementerian. Dan hari ini, kita kalau berani saya sebut, inilah satu-satunya negara di seluruh dunia aduan boleh sampai di peringkat menteri ataupun kementerian. Baik. Sebelum ini kita tak pernah ada sebarang aplikasi. Setiap aduan rasa di peringkat bawah. Tetapi kita ada satu aplikasi hari ini, setiap hari pejabat menteri boleh memantau jumlah kes, jumlah aduan dan jenis aduan. Dan dari segi respon, saya telah mengarahkan pihak kementerian ataupun jabatan sendiri akan berespon dalam masa 3 hingga 7 hari. Sebelum ni ada juga aduan kita terima, sentiasa mendengar rintihan daripada rakyat, telah membuat aduan sehingga hari ini tiada respon dan kita tak tahu apa berlaku dan sebagainya. Hari ini sebagai satu tanda untuk menjaminkan masa depan warga kerja, dalam masa 3 hingga 7 hari mereka akan dapat respon. Sama ada perkara ini telah disiasat atau tidak.
Makanya kerana birokrasi itu akan dapat dikurangkan. Tapi mungkin dari segi penyelesaian makan masa sedikit. Okey. Mungkin apabila ada juga warga kerja telah hilang peluang pekerjaan, kita tidak boleh selesaikan dalam lebih 3 hingga 7 hari. Kita perlu dapat maklum balas daripada pihak majikan dan sebagainya, akan makan masa. Tetapi yang penting sebarang aduan akan diberi respon dalam 3 hingga 7 hari bahawa memaklumkan kepada pengadu tindakan sedang diambil atau tidak. Sejauh mana setakat ini feedback ataupun tindak balas daripada pihak majikan sendiri dan juga pihak pekerja terhadap aplikasi yang dibangunkan? Aplikasi ini lebih mengutamakan atau menguntungkan pihak warga kerja. Walau bagaimanapun ini telah mengeratkan hubungan di antara kementerian dengan majikan. Ya. Setiap kali apabila ada juga isu-isu yang dibangkitkan. Tetapi bukan saja semua aduan menyebelahi pekerja. Ada juga aduan-aduan. Sebab kadang-kadang saya lihat ada yang tidak tahu membezakan cadangan dan aduan. Baik. Very thin line. Satu garis yang tipis di antara aduan dan cadangan. Tetapi walau bagaimanapun dengan adanya pegawai-pegawai kompeten di peringkat Jabatan Tenaga Kerja dan Kementerian Sumber Manusia, kita dapat membezakan dan mencari penyelesaian dalam masa terdekat. InsyaAllah dengan adanya aplikasi ini akan membantu memudahkan untuk aduan itu dapat disegerakan dan juga dapat dihantar terus kepada pihak kementerian. Selain itu juga Datuk Seri, ini juga kita memberikan penumpuan khususnya kepada peningkatan kes COVID-19 yang berlaku baru-baru ini. Sudah pasti setiap kementerian dan juga setiap pihak agensi jabatan kerajaan bertindak untuk membantu dan juga menyelesaikan isu kementerian masing-masing. Di pihak Kementerian Sumber Manusia, bagaimana pihak KSM sendiri membantu kerajaan Malaysia dalam menyelesaikan masalah dan juga membantu mengurangkan lekuk jangkitan khususnya pada isu-isu pekerjaan dan juga isu-isu di tempat kerja yang banyak dibangkitkan. Yang penting semua kerajaan ataupun kementerian sedang berusaha untuk membantu mengurangkan COVID. Sebab itu sebagai kita lihat daripada kementerian, kita telah mengambil pelbagai langkah. Yang pertama, menyelesaikan isu warga kerja. Itu yang penting. Yang kedua, melahirkan kesedaran di kalangan warga kerja dengan menguatkuasakan undang-undang sedia ada seperti mana saya sebut Akta 446 dan Akta DOS. Selain daripada itu, untuk maklumat Jasmal, kerajaan juga, kementerian juga sedang mengkaji untuk membawa satu lagi akta, Akta 256, Akta Pekerjaan ke Dewan Parlimen supaya kita dapat meningkatkan sehingga menambahkan faedah-faedah kepada warga kerja untuk kehidupan yang lebih seimbang. Contohnya apabila kita memindahkan Akta 256, mungkin cuti bersalin akan bertambah. Untuk ini satu berita baik untuk golongan wanita, cuti bersalin akan ditambahkan daripada 60 hari ke 90 hari dan waktu pekerjaan seminggu daripada 48 jam untuk 45 jam. Sebab saya lihat kita akan menghadapi satu keadaan yang luar biasa apabila kita sempat memerangi COVID-19 ni. Satu keadaan luar biasa, mungkin ada yang tekanan dari segi ekonomi, tekanan daripada segi peribadi dan sebagainya, maka kita perlu adakan rancangan-rancangan. Bukan saja sebagai kerajaan prihatin, bukan saja kita merancang untuk keadaan hari ini, kita kena merancang untuk keadaan masa depan. Maka segala usaha yang telah ditingkatkan oleh kerajaan adalah buat masa ini adalah untuk mengatasi COVID-19 dari segi melahirkan kesedaran dan sebagainya. Agak simple ideologi yang begitu mudah. Kalau kita sama-sama nak memerangi COVID-19, satu je cara, memutuskan rantai. Itu je. Dan apa cara kita boleh memutuskan? Duduklah di rumah, tak perlu keluar. Sebab itu kalau kita lihat, usaha kita melahirkan aplikasi WFW sebagainya untuk mengurangkan pergerakan warga kerja. Kalau tidak, apabila ada yang telah hilang peluang pekerjaan, mereka terpaksa membuat aduan ke pejabat daerah, negeri dan sebagainya. Hari ini tak perlu keluar, duduk di rumah saja. Tapi hanya dengan memutuskan rantaian COVID-19 talian ni, kita boleh memerangi COVID-19. Dan salah satu caranya adalah duduk di rumah sekiranya tak perlu. Itu kesedaran yang dia cuba dilahirkan oleh pihak kementerian di kalangan warga kerja. Tak perlulah keluar sekiranya
Pihak kerajaan dan juga MKN juga turut mencadangkan dan juga menggalakkan para majikan untuk melaksanakan penggiliran pekerjaan ataupun penggiliran waktu bekerja dan juga work from home bagi meminimalkan pergerakan dan juga bilangan mereka yang datang ke pejabat pada satu-satu masa. Jadi ini satu perkara yang difikirkan sebagai antara yang terbaik untuk memerangi kadar keberjangkitan COVID-19. Respon daripada pihak KSM sendiri untuk melihat bagaimana inisiatif yang dilakukan oleh pihak majikan dan juga arahan yang dikeluarkan oleh MKN ini perlu diterjemahkan dan juga perlu memikirkan secara langsung tentang kebajikan dan juga kesihatan para pekerja yang akan datang ke pejabat ataupun ke tempat kerja. Yang paling penting kalau apabila kita sebut mengatasi COVID-19 ni, hanya bergantung pada kerajaan saja kita takkan berjaya. Kerajaan boleh mengumumkan pelbagai SOP. Ya. Pelbagai SOP setiap kali MKN bersidang kita mengumumkan SOP baru, SOP ketat dan pelbagai. Tetapi kita hanya boleh berjaya apabila ada keikhlasan dan kesetiaan daripada semua pihak yang terlibat. Terdiri daripada kerajaan, rakyat, majikan dan sebagainya. Dan salah satu cara yang saya syorkan kepada rakyat Malaysia adalah dengan memutuskan talian COVID-19. Dan apakah cara yang kita boleh berjaya adalah dengan tidak keluar daripada rumah, tak perlu kekalkan SOP, kekalkan penjarakan sosial dan sebagainya. Ini satu-satu cara. Kalau kita lihat hari ini, kes telah meningkat. Salah satu sebab adalah kita tak kekalkan penjarakan sosial, kita tak mengamalkan SOP dan sebagainya. Ya. Maka kita sama-sama ini jangan hanya bergantung pada kerajaan. Kerajaan akan menjalankan usaha-usaha untuk mengumumkan ke pelbagai pendekatan. Tapi yang penting adalah kesetiaan daripada semua pihak. Ya. Dan rakyat perlu memainkan peranan yang penting. Tanpa sokongan dan dukungan daripada rakyat, saya percaya kita takkan mengatasi dan memerangi COVID-19. Kalau satu ketika dahulu, kita sempat negara kita di peringkat awal kita lihat. Ya. Di peringkat awal apabila kita mengumumkan MCO pertama. Kita lah satu-satunya negara sempat memerangi COVID-19 sehingga single digit. Ya. Kalau kita masih ingat, semasa PKP pertama, ada juga beberapa hari tak ada kes COVID. Satu kejayaan yang besar. Ya. Tapi setelah kita membenarkan beberapa sektor beroperasi dan membenarkan beberapa aktiviti dijalankan, maka kes telah meningkat. Okey. Datuk Seri, saya ingin mengambil perhatian Datuk Seri kepada ada beberapa pelaporan yang mengatakan bahawasanya tindakan mungkin setengah pemilik perniagaan, perindustrian ataupun majikan yang menyembunyikan dapatan kes ataupun mereka yang dikatakan sebagai person under investigation, kontak rapat dan sebagainya, ataupun dari segi pengesanan kepada para pekerja yang dikatakan berisiko untuk dijangkiti COVID-19. Jadi apakah tindakan yang diambil oleh pihak Kementerian Sumber Manusia terhadap majikan yang tidak melaporkan ataupun tidak memberikan secara tulus dan juga jujur berkenaan outbreak ataupun kes-kes yang berlaku di tempat kerja kepada pihak kerajaan? Ini memang benar. Ada juga kes-kes, ada juga majikan yang tamak, khususnya dalam sektor pembinaan dan pembangunan. Ini di peringkat awal. Tidak memaklumkan kes-kes COVID. Mereka sebab mereka takut mungkin kilang mereka ataupun tempat pembinaan akan ditutup untuk satu menjangka masa yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Maka mereka tidak melaporkan kes-kes seperti ini. Ini telah menjadi di peringkat awal, telah menjadi salah satu punca kenapa kes COVID-19 telah merebak. Dan Kementerian Malaysia melalui Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia sempat mengenal pasti ataupun mengesan kes-kes ini dan telah pun mengambil tindakan. Dan untuk memudahkan perkara ini, itu punca, salah satu punca kenapa kita memperkenalkan aplikasi Working for Workers. Ya. Sebelum ni apabila ada kes, ada juga pihak pekerja, kebanyakan yang terdiri daripada pekerja asing, tidak sedar di manakah harus mereka membuat aduan. Ini kebanyakan kes yang disebut tadi mengenai sektor ataupun pembangunan dan manufacturing, pembuatan. Pekerja mereka kebanyakan adalah terdiri daripada pekerja asing. Maka ada kesukaran supaya mereka datang ke pejabat JTK dan memaklumkan kepada kita dan sebagainya. Dan Working for Workers aplikasi ini adalah punca. Salah satu punca kenapa kita memperkenalkan aplikasi ini supaya memudahkan. Dan saya sedang mengkaji dengan pihak kementerian
sama ada kita boleh memudahkan lagi dengan memperkenalkan bahasa-bahasa lain. Sebab kadang-kadang ada juga pekerja asing, mereka dia bukan fasih dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris, maka mereka tidak dapat memberi sebarang aduan. Jadi dengan niat yang ikhlas untuk memastikan kita dapat maklum balas daripada pekerja ni. Kadang-kadang saya sedikit sebanyak saya risau juga dengan pekerja asing ni. Mereka walaupun mereka nak memberi aduan, tetapi sebab kecacatan bahasa, mereka tidak sempat. Ya, masalah halangan bahasa itu juga boleh menjadi salah satu daripada perkara yang mencacatkan dan juga merencatkan usaha kita. Datuk Seri, ini juga kesempatan terakhir ini mungkin juga mewakili pihak Kementerian Sumber Manusia dan juga aplikasi inisiatif yang telah pun dibangunkan oleh pihak KSM. Apakah harapan Datuk Seri dalam melihat isu-isu pekerjaan dan juga isu-isu tentang sumber manusia di Malaysia dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa? Ya, yang pertama, ini satu keadaan yang cukup luar biasa seperti mana saya sebut daripada awal. Kita berada di satu keadaan cukup luar biasa dan ini bukanlah hanya di Malaysia saja, di seluruh dunia. Kerajaan sedang berusaha mengambil pelbagai langkah untuk memerangi COVID-19, pada masa yang sama membela nasib warga kerja dengan adakan pelbagai program dan sebagainya. Dari segi melahirkan peluang-peluang pekerjaan, kita telah memastikan kita ada rancangan-rancangan yang teratur seperti mana saya sebut sebelum awal ni. Tambahan pula ada juga program reskilling, upskilling, real skilling, ada juga cross skilling untuk menambahkan kemahiran warga kerja supaya mereka dikekalkan di tempat kerja. Selain daripada itu ada juga kursus-kursus khas untuk menambahkan kemahiran terbaru mengikut norma baru supaya mereka menceburi diri dalam bidang-bidang baru seperti mana disebutkan sebelum tadi, e-hailing, online business dan sebagainya. Dan tambahan pula kita membekalkan jaringan keselamatan untuk golongan ini. Semua ini adalah usaha kerajaan. Walau bagaimanapun kita hanya boleh berjaya apabila kita ada sokongan dan dukungan daripada rakyat. Segala cadangan, pandangan daripada rakyat tak kira sama ada daripada penyokong rakyat ataupun pembangkang. Kita melihat perkara ini perlu diambil luar daripada ideologi politik individu. Walaupun pandangan dan cadangan daripada semua lapisan masyarakat akan diperhalusi dan diteliti oleh kerajaan. Ini jaminan kerajaan kepada warga Malaysia, segala cadangan walaupun ada juga pandangan dan cadangan yang berbeza, tetapi segala pandangan dan cadangan akan diteliti dan diperhalusi supaya kita sama-sama berganding bahu untuk mengatasi krisis kesihatan. Kita bersama-sama menentang musuh kita yang paling utama sekarang itu pandemik COVID-19. Datuk Seri. Terima kasih diucapkan sekali lagi pada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan yang juga merupakan Menteri Sumber Manusia. Terima kasih kepada pihak Kementerian Sumber Manusia berkongsikan perkongsian tentang apakah inisiatif yang dilakukan oleh pihak KSM dalam melakukan dan juga melihat isu-isu pekerjaan dan juga isu-isu sumber manusia di negara kita.